Okey, selamat pagi. Okey, ini video yang ketiga. Okey, dalam video yang ketiga ni kita nak bincangkan jawapan latihan yang saya berikan tadi. Okey. Baik, saya harap pelajar semua dah siap. Okey. Sekarang kita akan bincangkan jawapan. Okey, kamu akan semak jawapan yang kamu buat. Okey. Baik, untuk soalan yang pertama, sama-sama kita lihat pada soalan. Okey, 2.1 maksud peta topografi. Okey, apakah maksud peta topografi? Dan nyatakan ciri sesebuah peta topografi tersebut. Okey, baik. Jawapan bagi yang pertama. Okey, kita lihat. Okey, untuk praktis 2. 2.1 maksud peta topografi. Okey, peta topografi ialah peta yang menunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan dan mempunyai garisan grid secara menegak dan juga melintang. Okey, itu jawapan dia. Okey, baik. Kemudian soalan yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri peta topografi. Okey, yang kedua di sini. Okey, jawapannya pula yang diberikan 3 pilihan jawapan. Okey, yang pertama, ciri-ciri bagi peta topografi yang perlu ada. Yang pertama, perlu ada tajuk. Okey, yang kedua, petunjuk dan juga skala. 3 perkara ini penting dalam peta topografi. Okey, baik. Kemudian kita teruskan dengan jawapan bagi 2.2. Okey, soalan yang berkaitan dengan garisan timuran dan juga garisan utaraan. Okey, berikan maklumat yang berkaitan dengan garisan grid. Yang soalan ini berkaitan dengan garisan grid. Okey, dipecahkan kepada 2 jenis garisan. Okey, garisan timuran dan juga garisan utaraan. Okey, kita akan lihat jawapan dia. Okey. Bagi 2.2. Okey, di sini Pelajar boleh lihat di sini. Jawapan bagi 1A. Nombor 1 ialah menegak. Okey, kemudian nombor 2 ialah melintang. Okey. Kemudian 1B. Nombor 1 jawapannya ialah timur. Okey, kemudian nombor 2 ialah utara. Okey, kemudian 1C. Okey, 1 jawapannya adalah timur. Kemudian yang kedua juga utara. Okey, kemudian beralih kepada soalan yang kedua. Okey, 2A. Iaitu garisan timuran. Okey. Kemudian 2B, garisan utaraan. 2A dan juga 2B. Di sini. Okey, soalannya di sini. Namakan garisan grid berdasarkan peta topografi yang berikut. Okey, dia menunjukkan anak panah. Anak panah di garisan ini. Dan juga anak panah bagi garisan di sini. A dan juga B. A tadi ialah garisan timuran. Kemudian B adalah garisan utaraan. Okey. Baik. Kita teruskan dengan jawapan bagi 2.3. Yang berkaitan dengan rujukan grid. Soalan yang berkaitan dengan rujukan grid. Okey, kita lihat pada soalan. Okey, soalannya, berdasarkan peta di bawah, nyatakan rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka bagi ciri geografi dalam peta topografi di bawah. Okey, semua boleh lihat pada peta ni. Okey, dilabelkan soalannya ciri geografi Tasik Biru, Wakil Pos, Kampung Sungai Tari, Jambatan Sungai Pacuk 2. Okey, ini adalah untuk jawapan bagi rujukan grid 4
angka. Okay, kita lihat apa jawapan dia. Kamu semak dengan jawapan yang kamu dah buat. Okay, 1A RG 3360. Okay, kemudian 1B RG 3160. Kemudian 1C RG 3059 dan nombor 1D, okay, RG 3258. Okay, kemudian 3 ataupun kamu tulis jawapan 3359 diterima. Okay, sini ada 2 kerana kedudukan dia hampir berhampiran dengan garisan pada nombor grid yang dinyatakan. Okey. Baik, kemudian kita teruskan dengan jawapan yang seterusnya. Okey, 2.4. Kita lihat pada soalan ya. Okey. Ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Nyatakan simbol yang digunakan dalam peta topografi berdasarkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey. Okey, baik, jawapannya kita semak. Okey, nombor 1, gambar rajah yang diberikan di sini adalah merujuk kepada kontur. Kontur ni adalah tanah tinggi, kawasan yang berbukit. Okey, kemudian jawapan bagi B, simbol apakah ini? Merujuk kepada, okay, B adalah rumput, merujuk kepada simbol rumput. Okay, kemudian C, ini dilabelkan dengan huruf T, G, kemudian ada satu titik. Itu kita rujuk kepada tanjung, iaitu kawasan tanjung. Okey. Baik, kemudian D, okey, simbolnya seperti ini. Okey, kita lihat jawapannya ialah getah. Kemudian E, okey, simbolnya seperti ini. Saya rasa ini semua pun boleh nampak dengan jelas. Simbolnya merujuk kepada jambatan. Manakala F, okey, dia menggunakan huruf W titik dan juga P titik. Itu merujuk kepada wakil pos, okey, ataupun pejabat pos lah. Baik. Kemudian yang seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan ciri pandang darat budaya yang boleh diwujudkan di kawasan ciri pandang darat fizikal di sesuatu kawasan. Okey, ciri pandang darat fizikal iaitu bentuk semula jadi, alam semula jadi. Kemudian apa ciri pandang darat budaya yang boleh diwujudkan di kawasan ciri pandang darat fizikal tersebut? Okey, kita lihat jawapan dia. Baik, dia di kawasan pinggir laut, kawasan yang berhampiran dengan kawasan laut. Okey, 2A jawapannya, chalet, tempat penginapan. Okey, tempat pelancongan. Okey, tempat penginapan lah, lebih hampir, lebih tepat jawapannya, chalet. Kemudian boleh dibina jeti, pelabuhan dan apa-apa yang berkaitan yang sesuai untuk dibina di kawasan pinggir laut. Okey, kemudian B, tanah beralun. Apa yang boleh dilakukan di kawasan yang tanah yang beralun? Okey, tanaman getah. Kemudian sesuai dengan tanaman kelapa sawit, rumah, pembinaan rumah dan sebagainya. Okey, kemudian C, tanah tinggi, sesuai untuk pembinaan hotel, pelancongan, tanaman teh, sayur-sayuran, seperti di negara kita di Cameron Highland. Okey, kemudian 2D, di kawasan yang mempunyai saliran, okey, sungai dan sebagainya. Okey, pengkalan bot, jeti, paip, saluran air dan apa-apa lagi yang sesuai untuk dibina di kawasan mempunyai saliran. Okey, kemudian 2.5. Okey, nyatakan langkah-langkah bagaimana untuk mentafsir peta topografi. Okey, yang kita lihat peta tu. Kita lihat peta,
Kemudian bagaimana kita nak tafsir peta tersebut? Okey, kita lihat pada jawapan dia. Okey, langkah yang pertama, 1A, peta perlu dilihat secara keseluruhan peta untuk mendapatkan gambaran umum kawasan yang ingin dikaji. Kemudian B, kenal pasti ciri pandang darat budaya dan ciri pandang darat fizikal di dalam peta tersebut. Okay, kemudian 1C, kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Kamu cuba kaitkan apa ciri pandang darat fizikal yang ada di situ. Kemudian apa kaitannya, apa yang boleh dikaitkan dengan ciri pandang darat budaya. Kemudian 1D, buat tafsiran terperinci berdasarkan maklumat dan bukti yang terkandung dalam peta. Apa yang terdapat di dalam peta, kamu perlu jelaskan secara terperinci, secara detail, berdasarkan apa yang ada dalam peta sahaja. Okey, baik. Yang seterusnya, kaji peta topografi di bawah dan tafsirkan berdasarkan langkah-langkah dalam mentafsir peta. Kemudian cadangkan. Cadangkan pembangunan yang boleh ditambah di kawasan ciri pandang darat fizikal tersebut. Kamu pilih apa kawasan yang ada di dalam peta ini. Kemudian kamu cadangkan apa pembangunan yang boleh ditambah di kawasan ciri pandang darat fizikal tersebut. Kalau kita dapat lihat di sini ada kawasan yang berkontur, iaitu kawasan tanah tinggi. Kita lihat kembali kawasan tanah tinggi di sini. Apa yang sesuai dilakukan? Kawasan tanah tinggi, pertanian, pelancongan, kuasa hidroelektrik dan sebagainya. Ikut kepada jawapan kamu yang kamu buat. Tanah Pamah. Tanah Pamah. Apa yang ada di kawasan Tanah Pamah? Apa yang boleh dimajukan di kawasan Tanah Pamah? Pertanian, pengangkutan, pertempatan, kemudahan sosial dan sebagainya. Kemudian tanah beralun. Jika ada saliran, kawasan tersebut sesuai dengan saliran yang bagaimana? Apa yang sesuai dibina di situ? Tumbuhan semula jadi yang ada di situ. Jika ada, kamu lihat kepada peta tersebut. Peta topografi tersebut. Kemudian kamu cadangkan sendiri pembangunan yang boleh dibina, yang boleh ditambah di kawasan tersebut. Kamu buat semakan jawapan-jawapan yang telah kita bincangkan. Jika ada tersalah ataupun belum lengkap, kamu boleh lengkapkan. Saya akan postkan video ini dalam Google Classroom. Jika ada apa-apa sebarang soalan yang kurang jelas, boleh muat naik di bahagian komen dan kita akan berbincang di bahagian komen tersebut. Terima kasih.